Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita nak bincang fizik tingkatan 4, tajuk cahaya, ya, kertas objektif, ya, itu kertas 1, ya. Jadi yang pertama, rajah 1 menunjukkan bagaimana seorang pemerhati memerhatikan imejnya di belakang cermin rata. So yang manakah antara berikut yang benar mengenai imej tersebut, ya. Okey. Jadi apakah yang betul tentang ciri-ciri imej? Ciri-ciri imej bagi ini cermin satah lah, cermin yang lurus, ya. Jadi adakah imej tu kelihatan lebih besar? So ini salah lah, ya. Kalau cermin satah dia tak akan jadi macam tu lah, ya. Okay, imej adalah nyata dan sama saya dengan objek. Sama saya ni betul tapi nyata ni salah. Okay, sebab dia adalah maya. Maya dan sama saiz. Imej adalah kabur. Okay. Dan imej adalah songsang sisi, ya. Songsang sisi kabur ni kalau cermin tu ada masalah lah kan, tak berkilat dan sebagainya, ya. So yang ni pun salah. Okey. Jadi yang betul ialah songsang sisi. Sebab bagi imej, ya, cermin satah, antara ciri dia adalah maya, ya. Okey, sama saiz. Sama saiz. Okey. Songsang sisi dah tentulah, ya. Sebab kalau kita angkat tangan kanan, kita nampak kat sini tangan kiri, nampak left hand of image, ya. Tangan kita tangan kanan, right hand, ya. Jadi itu dipanggil songsang sisi lah. Angkat tangan kanan, dalam cermin kita nampak tangan kiri. Okay, yang lain tu, ya, kita boleh tengoklah dia tegak, maya, tegak, jarak objek dengan jarak imej sama, U sama dengan V, ya. Dan sebagainya lah, ya. So itu antara, ya, ciri-ciri bagi cermin satah. Ini cermin satah, ya. Cermin satah sebab dia cermin yang lurus, ya. Okey, seterusnya. Okey, sinar cahaya telah dibiaskan dalam satu bahantara yang manakah antara berikut tidak benar, ya. Okey, arahnya berubah. Okey. Ini dipanggil dibiaskan, pembiasan, ya. Pembiasan, banyak benda yang berubah lah, ya. Okay, arahnya berubah ni betul, ya. Frekuensinya berubah, ini salah lah, ya. Kelajuannya berubah, betul. Dia kata tak benar frekuensi berubah lah, ya. So frekuensi dia tetap. Yang berubah kelajuan dia, panjang gelombang, arah perambatan, sudut dia, ya. Kecuali frekuensi. So jawapan dia B lah, ya. Okey, seterusnya. Logam maya ialah fenomena yang berkaitan dengan prinsip apa? Okay, logam maya ni, apa dia logam maya? Kena tahu dululah logam maya tu apa, ya. So logam maya ni kamu nampak kalau kamu jalan di tengah jalan, ya, naik kereta, ada batu panas, kamu nampak ada lopak air di bahagian hadapan. Okey. Macam kamu berjalan di kawasan padang pasir lah, panas, nampak di bahagian hadapan tu ada lopak air. Tapi sebenarnya tak ada apa-apa pun, itu cuma halusi mata kita je. Jadi ini sebenarnya adalah fenomena dipanggil pantulan dalam penuh, ya. Okay, itulah logam maya, ya. Waktu tengah hari selalu kita nampak lah. Okey, seterusnya nombor 4. Okay, rajah menunjukkan imej bagi satu bangunan diperhatikan melalui satu cermin X. Okay, cermin X ni kita nampak bangunan tu, ya. Dan kita banyak imej yang kelihatan lah, ya. Bangunan, ya, tepi-tepi dia dan sebagainya. Okay, jadi ini cermin apa? Okay, kalau cermin macam ni, kita boleh nampak banyak imej dan imej tu adalah kecil. Ini adalah cermin cembung. Okay, fungsi cermin cembung ialah melebarkan pandangan mata kita lah. Pandangan mata. View of wide view, ya. Kita lebarkan pandangan mata kita. Maknanya kita boleh tengok banyak benda, ya. Biasanya cermin apa di kereta kita, ya. Cermin bahagian yang kita tengok kat badangan depan, kita boleh nampak belakang. Cermin sisi kita, cermin kereta, ya. Ataupun dulu menggunakan cermin keselamatan antara nak tengok antara rak-rak di pasar mini, ya. Pasar raya, ya. Yang kecil lah, ya. Jadi bila nampak imej yang banyak ni, maksudnya itu dilebarkan pemandangan kita. Dan ciri imej ni biasanya dia adalah dikecilkan lah, ya. Kalau cermin cembung kita tahu ciri dia ialah maya,
tegak dan dikecilkan. Dia tak berubah mengikut jarak objek. Okey, so jawapan dia ialah C ya. Okey, seterusnya nombor 5, Raja menunjukkan sinar cahaya ditujukan ke arah blok kaca. Okey, daripada bawah dia datang. Okey, dia terbias ya mendekati garis normal. Lepas tu apa yang berlaku? Okey. Okey, pada arah manakah A, B, C atau D sinar cahaya merambat selepas O? Okey, selepas ini. Okey ya, jadi kalau kita tengok ni kawasan kurang tumpat udara masuk kawasan lebih tumpat blok kaca, maka dia mendekati garis normal lah, sudut dia lebih kecil lah. Sudut yang ni ya. Ni I, okey, ini A lah. Okey, yang ni I lebih besar pada A lah ya. Okey, sudut A ni sama 44 lah sebab sini dah tulis 44 ya. Ni bila dia nak keluar dia jadi I balik. Okey, sudut ni sama 44. Okey. Okey, selepas O apa berlaku ya? Jadi kat sini apakah dia beri sudut genting. Dia dah bagi sudut genting ya. Sudut genting dia 45. Okey. So C dia 45 darjah. Okey, sudut yang R ni dia dah jadi I dekat sinilah. Bila dia nak keluar ni dia jadi I balik. Okey, I 44. Okey, sinar dia sudut genting ni 45. Maknanya dia masih kecil lah. Maka dia tak akan berlaku pantulan dalam penuh. Okey, maka dia akan terbias menjauhi normal balik. Kalau A ni mendekati normal, so B lah. B dia akan menjauhi normal ya. So jawapan dia B. Okay, kenapa B? Sebab I ya lebih kecil daripada C. Kalau yang ni pembiasan. Okey. I sama dengan C bila R 90 darjah. Yang ni, yang C. Kamu dapat eksperimen itu kan? Okey, yang C ni bila I sama dengan C, di mana kamu nampak R tu 90 darjah, maka sudut 7 sudut genting lah. Dan bila berlaku pantulan dalam penuh, bila R lebih besar pada C, barulah PDP. Jadi sila ingatlah. I kecil pada C, pembiasan. I sama C, R 90 darjah. Itu sama sudut genting, sudut 7 sama sudut genting. Dan I lebih besar pada C, barulah pantulan dalam penuh. Jadi kat sini jawapan dia B. Bukan C ya. Bukanlah ya. So jawapan dia B yang kita lihat kat sini. Alright. Jadi yang ni kamu kena faham kedudukan ni lah. I kurang pada C, I sama dengan C, I lebih besar pada C. Okey. Seterusnya, Raja menunjukkan sebuah stroboskop digunakan untuk mengkaji gelombang air dalam tangki riak. Pernyataan manakah benar? Pernyataan manakah yang menerangkan fungsi stroboskop dalam uji kaji ini? Oh, stroboskop. Okey, menjadikan fungsi seragam salah. Memastikan kedalaman air seragam tak ada kaitan. Membekukan gelombang di atas skrin. Itulah fungsi stroboskop. Barulah kita boleh melihat dia dengan lebih jelas. Ya, dia bekukan gelombang kan laju kan ya. Bila kita gunakan frekuensi ya, motor ya dengan frekuensi tertentu, dia agak lajulah ya. Walaupun kita kecilkan dia frekuensi dia ya. Jadi fungsi dia nak bekukan gelombang di atas skrin lah ya. So, jawapan dia C ya. Yang lain itu tak ada kaitan lah. Okey, 7. Satu periskop dibuat pada 2 prisma bersudut tegak. Raja manakah menunjukkan dengan betul struktur periskop itu? Okay, yang mana? Macam mana kita nak tahu dia betul ya? Okay, dia akan betul bila dia boleh terpantul. Sebab periskop ni pantulan dalam penuh. PDP. Saya buat PDP. Pantulan dalam penuh. Kalau cermin, kalau digunakan cermin, barulah pantulan saja. Kalau PDP, pantulan dalam penuh, sinar cahaya tu berlaku pantulan dalam prisma tu sendiri. Lepas tu dia panggil pantulan dalam penuh. Ya, dan dia sepenuhnya terpantul lah. Okay, macam nak tahu, kita lukis gambar sinar dia. Okay, seperti ini. Okay, lepas sini dia terpantul. Okay, masuk ke mata. Sebetulnya ni susunan yang A ni. Ya. Okay, yang ni, ini salah lah sebab dia pergi lurus macam tu. Ya. Salah. Tak boleh, kedudukan ni salah. So, yang betul adalah A. Ya. Kalau periskop ni diisi cermin, biasa dia akan lukis macam ni je. Dia tak ada bentuk prisma macam ni, tak ada lah. Dia akan lukis macam tu je. Yang tu pantulan dalam penuh. Itu pantulan sahaja. Sorry. Okay, kalau cermin dia akan susun macam ni je lah. Okay. Okay, dia macam tu. So, bila dia masuk,
dia terpantul di luar sahaja, baru masuk ke mata kita lah. Okey, ni kalau cermin. Okey, tapi sudut samalah 45 darjah ni pun 45 darjah ni, ya. So kalau cermin pantulan, kalau prisma pantulan dalam penuh. Pantulan penuh senang nak kenal. Dia berlaku pantulan di dalam medium itu sendiri. Okey, kalau pantulan dia hanya berlaku di permukaan. Contoh cermin lah, ya. Kena cermin dia terpantul. Okey, soalan seterusnya. Okey, rajah 5 menunjukkan skepin slide diletakkan 26 cm bersatu kanta. Satu imej terbentuk di atas skrin yang mana berada 66 cm per sudut. Hitungkan pembesaran linear bagi imej itu. Okey. 26 ni antara slide dengan kanta itu adalah U. Ini adalah U, objek, jarak objek, ya. Okey, 66 daripada slide ke imej. Okey, ni bukan jarak imej ni, jarak imej daripada kanta, tengah kanta sampailah ke sini. Ini baru imej. So makna V ni kita kena tolak lah. Okey, U kita ada 26 cm. Okey, V kita kena tolak 66 tolak 26. Okey, kita akan dapat okey 40 lah, 40 cm. Dia nak pembesaran linear. Okey, pembesaran kita boleh guna formula pembesaran, ya, yang melibatkan jarak imej dan jarak objek. Okey, M sama dengan V bahagi dengan U. V 40, V dia 26. So 40 bahagi 26 kita dapatlah 1.54 kali ganda. Kita tak ada unit lah, sebab unit dah batal, ya, sini. cm kita batal, ya. Dan pembesaran memang tak ada unit sebab dia berapa kali ganda dia besar daripada objek ke imej. So jawapan dia ialah C, ya. Okey. Kita soalan nombor 8. Okey, jadi kita boleh double check lah tentang betul takkiran kita. Okey, betul, ya, C jawapan dia, ya. Okey, jadi itu. Okay, soalan seterusnya. Rajah 6 menunjukkan sinar cahaya bergerak daripada udara ke prisma kaca. Apakah sudut genting bagi kaca tersebut? Ya, okay, macam mana kita nak kira dia, ya? Kita nampak satu sudut yang lurus, ya, pergi kepada garis normal, ya. Apakah sudut genting dia? Macam mana kita nak tahu, ya? Macam mana kita nak tahu, ya? Berapakah indeks biasa yang dia bagi, ya? Soalan ni. Okey. Macam mana kita nak tahu sudut genting dia? Okey, sama ada dia terpantul ataupun pergi pada okey. Okay, kalau tengok kat sini, kamu boleh nampak sinar ni, ya. Sinar ni dia lurus, dia masuk kena ke garis normal. Lepas tu kamu nampak sinar terkeluar ni. Sinar terkeluar ni adalah dia punya nilai R. R kat sini ialah 90 darjah. So, di sini bila R 90 darjah bermakna sudut 7 sama sudut genting. Okay, sudut ni sebab sudut I, ya. Okay, sudut I ni sama sudut genting. Okay, sudut I ni berapa? Secara matematiknya. Kalau ikut kat sini, ke sini sudut 50, 60, 70. Dah tentu I ni sama 50 tak? Mengikut matematik punya kaedah lah, ya. So, jawapan dia ialah B. So, 9 ialah B, ya. Okay, macam mana kita tahu? Sebab kita nampak ni, sinar yang keluar ni. Sinar yang keluar ni sepanjang border. Yang ni, ya. Ni sepanjang border ni. Itu bermakna R 90 darjah lah. Ya, sudut biasan dia tidak terbias. Dia berada di sempadan antara prisma dengan udara, ya. Maka kita tahu I sama C. So, sini sudut I. Dan juga adalah C. So, sudut ni sama dengan sudut bawah 50. Okey, itulah nilai sudut genting dia lah. Okey, seterusnya
Sudut genting bagi permukaan kaca udara ialah 38.1 darjah. Okey. Apakah indeks biasan bagi kaca tersebut, ya? Okey, sudut genting dah bagi. So yang ni kita boleh kira menggunakan yang ni je lah, ya. Kita dah ada C 38.1. So kita boleh kira sudut biasan sama dengan N indeks biasan ya. N sama dengan 1/sin C. So indeks biasan sama dengan 1 bahagi sin 38.1 darjah. Okey, kita kira 1 bahagi 38.1. Okey. Okey, kita akan dapat 1.62, ya. Jawapan dia ialah C lah. Kat sini, ya. Kita terdapatlah, bila kamu kira kamu akan dapat teruslah, ya. Sama dengan 1.62. Yang ni tak ada unit lah, darjah pun tak ada sebab dia indeks biasan. Okey, so jawapan dia ialah C, ya. Okey. Okey, ni skema dah bagi dah jawapan, ya. Okey, tapi cikgu dah terang kat sini lah, ya. Okey, seterusnya kertas 2. Kita terus masuk kertas 2 dah, ya. Okey, rajah 1 menunjukkan genting optik digunakan untuk membina sebuah endoskop. Okey. Gariskan jawapan betul dalam kurungan untuk melengkapkan yang di bawah. Okey. Teras dalam secara optiknya adalah lebih tumpat ataupun kurang tumpat daripada pembalut luar. Okey, untuk serabut optik kita tahu, ya, teras di bahagian dalam ni mestilah lebih tumpat. Kalau tidak dia tak akan berlaku pantulan dalam penuh. Okey. Syarat pertama untuk berlaku pantulan dalam penuh kan ialah sinar merambat daripada kawasan tumpat ke kurang tumpat. Di bahagian dalam ni mesti tumpat lah. Okey, B berdasarkan rajah 1 namakan fenomena cahaya terlibat di bahagian X dan di bahagian Y. Okey, gambar tadi, kita tengok gambar sikit. Okey, X ni dia baru nak masuk. Nampak ni? Daripada udara ke kaca. So, X ni dah tentu pembiasan. Okey, Y ni dah berlaku pantulan. So, Y ni adalah pantulan dalam penuh, ya. So tulis kat sini lah. X ialah pembiasan, Y ialah pantulan dalam penuh. Okey, soalan tentang pantulan dalam penuh. Okey, berikan satu syarat untuk fenomena terlibat di Y berlaku. Bagaimana pantulan dalam penuh tu nak berlaku, ya? Jadi antara syarat dia tadi saya dah sebut. Pertama, dia merambat daripada medium tumpat ke kurang tumpat. Okey, itu yang pertama lah, ya. Kamu boleh tulislah syarat tu. Sebenarnya ada 2 syarat lah, ya. Cahaya bergerak dari medium tumpat ke kurang tumpat. Sebab tadi teras dalam tadi mesti tumpat, ya. Teras dalam kaca tadi. Okey, yang kedua mesti sudut 7 lebih besar daripada sudut genting. Barulah berlaku pantulan dalam penuh. Okey, mana-mana satu lah sebenarnya, ya. So, 1 markah. Okey, soalan seterusnya. Okey, sebatang pensel diletakkan di hadapan sebuah cermin cekung. Rajah 2.1 menunjukkan imej pensel pada cermin itu. Namakan fenomena terlibat dalam pembentukan imej itu. Kamu nampak dia lebih besar, kan? Jadi kalau lebih besar, lebih kecil ni, ya, tak ada jawapan lain lah. Itu dah tentulah berlakunya. Ini kan concave mirror, kan? Cermin cekung, ya. Jadi di sini apa yang berlaku, ya? Kalau cermin dah tentu jawapan dia pantulan. Sebab dia cermin, ya. Kalau kata pembiasan, ya. Okey, imej itu adalah tegak dan dibesarkan. Nyatakan satu lagi ciri imej tersebut. Dia tegak dan dia dibesarkan. So, apakah ciri dia? Ya? Tegak ni cikgu dah kata dah, tak ada gen lain. Tegak gen dia adalah maya. Maya tegak dibesarkan kat sini, kan? So, itu bagi keadaan rajah di atas lah. Okey, rajah 2.2 menunjukkan rajah sinar yang tidak lengkap. C ialah pusat kelengkungan dan F ialah fokus utama.
lengkapkan gambar rajah sinar untuk menunjukkan bagaimana imej terbentuk, ya. Jadi yang ni kalau kita tengok U ni kurang pada F ni, ya. U dia kurang daripada jarak objek, ya. Jadi kamu lukislah, ya, rajah sinar tersebut daripada gambar tersebut. So 3 markah, ya. So cikgu tulis sikit kat sini. Ini bagi U kurang daripada F. Okay, dia dah bagi dah sikit sini satu sinar, ya. Yang pertama selari dengan paksi utama. Okey, lepas tu dia gimana? Dia akan pergi ke titik fokus. Sebab macam cekung dia menumpu, ya. Dia akan pergi ke titik fokus. Guna pembaris lebih senang lah, ya. Okey, buat pembaris sebenarnya. Okey, dia ke titik fokus. Okey, yang kedua, sinar tu pergi ke mana? Sinar tu dia akan pergi ke pusat lengkungan C. Daripada ni lah, daripada hujung objek ni, ya. Dia akan pergi ke C. Kalau untuk kantar dia jadi 2F, ya. So dia akan pergi ke C. Okey, dia akan pergi ke C. Okey, dia tak bertemu ni. Dia tak bertemu, maknanya dia tak akan bertemu di bahagian depan ni. Okey, bila tak bertemu maka kita paksa unjurkan ke belakang. Tarik dia dengan pembaris. So kamu kena tarik dengan garisan okey, yang sini, ya, kita akan tarik dia, ya, ke belakang, ya. Okey, dan yang ni pun sama, garisan yang kedua ni kamu tarik ke belakang sampai dia bertemu. Okey, di mana dia bertemu tu, itu adalah imej yang terhasil. So imej dia kita kena buat dot-dot jugalah ke bawah. Okey, luruslah sebenarnya guna pembaris, ya. So labelkan image, ya. Jadi kita terpaksa tarik ke belakang. Dan dot-dot ni sebenarnya satu garisan yang kita tak nampak lah sebenarnya sebab kita unjurkan dia, ya. Jadi ciri kat sini kita tahulah, ya. Nampak dia tegak, ya. Di sini dia adalah maya. Okey, maya gen dia tegak dan dibesarkan. Besarkan ni senang je lah tengok. Compare je lah antara objek dengan image, ya. Tegak tu sama tegak dengan objek maya sebab kita tak nampak imej ni. Imej maya adalah imej yang tak boleh dilihat pada skrin. Skrin kalau untuk cermin ni kita akan letak kat depan. Okey, letak kat depan. So kat depan ni tak bertemu. Bila tak bertemu takkan dapat imej yang nyata lah. Jadi kita lukisan kita secara unjuran tarik ke belakang, maka kita dapat imej yang maya. Ya, maya memang dia tegak lah. Okey. Jadi kat sini 3 markah ni lah. Garisan pertama, garisan kedua yang lengkap dengan anak panah, ya. Mesti ada anak panah. Dan yang ketiga imej yang kamu label ni lah pun ada anak panah ke atas. So 3 markah kat sini, ya. Jadi ini adalah ciri imej terhasil lah, maya tegak dibesarkan. Ini dia tak minta lah, tapi kita senaraikan supaya kamu mudah ingat, ya. Okey, soalan seterusnya. Okey, rajah menunjukkan seekor kucing dan imej yang terhasil daripada pantulan cahaya. Nyatakan hukum pantulan, ya. Untuk hukum pantulan ni kamu dah belajar lah, ya. Okey, hukum pantulan sebenarnya ada 2, ya. Di mana kita tahu yang pertama sinar tuju, sinar pantulan dan garis normal, ya. Okey, garis normal berada pada satah yang sama, ya. Berada pada satah yang sama. Okey, ni yang pertama lah. Okey, yang kedua tak ada cerita lain lah, ya. Sudut 7 itu I sama dengan sudut pantulan itu R. I sama dengan R. Satu je lah dia nak, ya. Tapi cikgu senaraikan ada 2 sebenarnya. Hukum melibatkan hukum pantulan. Okey, seterusnya pada rajah 4.2 lukiskan sinar pantulan dan nyatakan sudut dia. Senang sangat. Dia dah bagi sudut 7, ya. Jadi bila sudut 7 pantulan dia akan sama je lah, ya. Cuma dia terpantul. Dia terpantul balik keluar. Okey, sudut dia sama 48 darjah. Kan I sama dengan R. Sudut 7 sama dengan sudut pantulan. So inilah lukisan dia dan inilah sudut dia, ya. Okey, seterusnya rajah 4.3 dan rajah 4.4 menunjukkan perambatan alur cahaya melalui 2 blok kaca yang serupa.
berapakah sudut genting blok kaca itu? Okey, macam mana kita nak tahu sudut genting? Mana dia sudut genting? Kita dah buat eksperimen dia. Apabila kamu nampak ni sudut 7 ni 42, nampak tak ni? Dekat sini. Kat sini R dia 90 darjah. Bila R 90 darjah, maka sudut 7 ini adalah sudut genting. Okey. Jadi sudut genting dia kat sini ialah, so I kita letak kat sini 42 darjah. Okey, sangat senang sebab gambar dah membantu Okey, soalan seterusnya, hitungkan indeks biasan bagi blok kaca itu. Okey, indeks biasan kita gunakan formula ni lah, N sama dengan 1 per sin C. So kita kiralah 1 bahagi sin 42. Okey, so bila kamu kira, kamu akan dapat 1.49 darjah lah, sebab dia adalah indeks biasan. Kamu boleh cek lah pengiraan tu betul ataupun tidak. 1 bahagi sin 42. Terus dapatlah 1.49. Okey, yang kedua, nyatakan dua syarat yang membolehkan fenomena dan rajah 4.4 berlaku. Yang ni pun cikgu dah nyatakan tadi lah. Yang pertama, sinar cahaya. Okey, yang pertama, sinar cahaya merambat daripada medium tumpat ke kurang tumpat. Dan yang kedua sama je sudut 7 lebih besar daripada sudut genting. Itu I lebih besar pada C. Berlakulah pantulan dalam penuh. Okey, habis soalan ni. Okey, soalan kedua. Rajah 4.1 menunjukkan sebuah cermin melengkung yang digunakan oleh doktor gigi. Okey, nyatakan jenis cermin itu. Ni biasa kalau kamu cek gigi, doktor akan guna cermin kecil lah masuk dalam mulut kamu. Sebenarnya nak besarkan apa? Nak besarkan imej gigi kamu tu lah. So ni cermin apa? Dah tentu ini adalah cermin cekung. Cermin cekung. Jadi dia boleh besarkan imej lah. Cermin cekung kita tahu dia boleh besarkan imej, dia boleh kecilkan imej, dia boleh buat sama saiz. So kat sini dia besarkan imej. Nyatakan kelebihan cermin itu berbanding cermin satah. Okey, imej yang dihasilkan adalah besar berbanding objek. Itulah kelebihan dia. Imej yang dihasilkan lebih besar daripada objek. Cermin satah tak boleh. Cermin satah saiz imej adalah sama dengan saiz objek. Okey, itu cermin satah, cermin biasa, cermin lurus. Okey, rajah 40 menunjukkan satu objek letakkan dalam sebuah cermin melengkung C adalah pusat geram pada titik fokus cermin. Pada rajah 4.2, lukiskan satu sinar rajah untuk menunjukkan bagaimana imej terbentuk. Okey, rasanya sama macam lukisan tadi lah. Ni pun masih lagi sama. U kurang daripada F. Sebab U kurang daripada F ni sebenarnya kita dapat imej yang dibesarkan. Jadi sama je sebenarnya. Okey, cuma yang ni langsung tak ada garisan lah. Yang pertama dia lurus sama sinar selari. Lepas tu dia akan ditumpukan, dipantau dan ditumpukan pada titik fokus. Kena titik fokus. Okey, yang kedua, satu sinar daripada objek ni pergi ke dia pergi lurus ke atas, dan sama dia akan pergi ke pusat lengkungan C, ke tengah cermin. Okey, dua-dua tak bertemu, maka kita terpaksa unjurkan ke depan, tarik ke depan. Yang ni pun tarik ke depan sampai dia bertemu. Okey, di mana dia bertemu tu itulah imej. Kita labelkan I. So sebenarnya 3 markah lah. Sinar ni, sinar kedua dan juga imej yang dilabelkan. So 3 markah. Soalan sama je lah ni. Okey, nyatakan ciri imej terbentuk. Tadi pun kita dah nyatakan. Nampak jelas lah. Sebab terbentuk di belakang cermin, maka dia ialah maya. Okey, game maya ialah tegak dan dia diperbesarkan. Okey, dia nak satu, sebenarnya tulis satu je lah, tapi tulis semualah. Tapi ni dia nak ciri-ciri imej terbentuk. Mana kita tulis semualah, maya tegak diperbesarkan.
Okey, apa yang berlaku pada side image bila kelengkungan cermin bertambah? Okey, apa berlaku pada side image akan bertambah. Bila kita tambah kelengkungannya, dia akan bertambah. Jawab bertambah je. Okey, settle dah soalan ni. Okey, soalan 5. Rajah 5.1 dan rajah 5.2 menunjukkan kedudukan imej dilihat oleh pemerhati apabila duit shilling yang serupa diletakkan di bawah dua blok kaca berlainan. Blok kaca itu punya ketebalan yang berbeza tetapi indeks biasan yang sama. Ya. So, ini kamu nampak lah. Ini sebenarnya dalam nyata, dalam ketara. Mana kamu nampak dan manakah kedudukan dia yang sebenar. Yang kamu nampak imej shilling, yang kedudukan sebenar dia lebih dalam. Ini yang kamu nampak sebenarnya. Ya. Okey, dia ada dua gambar ni. Betul ya. Jadi blok kaca ni tak sama dari segi ketebalan ni. Okey. Ketebalan berbeza, nampak ni. Ketebalan berbeza tetapi indeks biasan dia N dia sama. Okey, ni maklumat yang dia ada lah antara dua blok kaca ya. Okey, yang tebal nampak lebih jauh lah. Yang nipis dia lebih dekat kedudukan antara kedalaman nyata dengan kedalaman ketara. Okey, tandakan right jawapan betul pada kotak sediakan ya. Dalam nyata bagi dalam ketara ataupun dalam ketara bagi dalam nyata. Ni sebenarnya indeks biasan ni ya. So kalau indeks biasan dalam nyata bagi dalam ketara lah. Kotak pertama ni lah ya. Ni sebenarnya ditanya tentang indeks biasan. Okey, dalam nyata bagi dalam ketara. H besar nyata, H kecil ketara biasa kita buat ya. Okey, bandingkan dalam nyata duit shilling itu. Disuruh banding antara gambar tu kan. So, dalam nyata yang mana lebih dalam? Dalam nyata, kalau tengok 5.1, 5.2, jelas sangatlah 5.1 tu ya, lebih besar kan berbanding 5.2 ya. Dalam nyata duit shilling dalam rajah 5.1 adalah lebih besar ya, berbanding lebih dalam, lebih besar ya daripada dalam nyata dalam rajah 5.2 ya. So kita boleh tulis terus macam ni lah. 5.1 lebih besar daripada 5.2. Kenapa tak boleh tulis ciri dia? Sebab dah ada kat sini. Di soalan struktur, jadi jawapan dia direct lah kita boleh tulis. Tapi kalau esei kita kena tulis ciri ini ya. Okey, seterusnya dalam ketara duit shilling pun samalah. Dalam ketara duit shilling dan rajah 5.1 ya, lebih dalam ya, lebih dalam, lebih tinggi daripada dalam ketara 5.2. Juga sama, 5.1 lebih besar daripada 5.2. Hubung kaitkan dalam nyata dan dalam ketara ya. Dalam nyata adalah berkadar langsung ataupun berkadar terus dengan dalam ketara. Ya. Maknanya kita boleh tulis sini dia punya hubungan lah ya, dalam nyata adalah berkadar terus ya, berkadar terus dengan dalam ketara. Okey, maknanya semakin dalam nyata semakin dalamlah dalam ketara ya. Jadi hubungan dia berkadar terus. Okey, namakan fenomena ini adalah fenomena pembiasan ya. Kedalaman tak sama, pembiasan lah. Okay, rajah 5.3 menunjukkan rajah sinar yang tak lengkap. Okay, lengkapkan rajah sinar untuk menunjukkan bagaimana imej terbentuk. Okey. Kita tahu ni kaca, yang ni luar ni udara. Dah tentu dia akan bengkok sinar yang keluar ni. Bengkok ke arah mana? Dekat garis normal ke menjauhi? Okey, oleh kerana dalam ni kaca dia lebih tumpat. Okey, udara kurang tumpat, dia akan menjauhi garis normal. Okey, dia akan bengkok lebih besar nilai sudut dia, yang sudut R ya. Okey, ni satu sinar. Okey, lepas tu nak lukis dia punya imej. Okey, kita akan ambil satu pembaris, lurus je dengan garisan yang kita lukis yang awal ni. So kamu buat lurus, putus-putus. Okey, ni guna pembaris ya. So ini satu garisan lurus. Okey, kat sinilah imej. Imej tu dia akan duduk setara dengan objek. Macam tu. Okey. So ini adalah imej. Okey. Dia duduk setara je. Cuma dia lebih cetek kedudukan dia. Ya. So markah 3 ni sebenarnya sinar ni. Sinar yang kita tarik lurus ni. Dan juga imej yang kamu labelkan. Okay. So buatlah imej ni dalam bentuk dot-dot. Okey.
Sebab tu yang sebenar yang kamu nampak yang ni lah, yang kamu nampak image ni. Okey, yang sebenarnya dia duduk bawah lagi lah. Ya. Ini sebenarnya fenomena pembiasan. Senang nak lukis. Lukis dulu sinar terbias. Daripada sinar yang berjari normal sebab yang ni udara. Lepas tu ambil pembaris. Ni memang pembaris jugalah. Lepas tu tarik lurus saja dengan sinar terbias. Itu kita nak lukis image yang garisan untuk image yang ketara. Lepas tu kita lukislah image dia. Image dia sama besar je, cuma dia duduk lebih atas, lebih cetek berbanding yang dalam sebenar. 3 markah lah. Okey, soalan 3, rajah 51 dan rajah 52 menunjukkan rajah sinar bagi dua cermin cekung yang sama. C ialah pusat kelengkungan dan F ialah fokus utama. Okey, dua gambar yang berbeza. So, apa kat sini beza dia? Beza ni kalau kita tengok jarak objek. Yang ni objek dia terletak antara C dengan F. Antara U dengan F lah. Antara F dan 2F sebenarnya. Sebab C ni 2F. Okey, kat sini objek dia lebih jauh. Maknanya dia berada U lebih besar daripada 2F. Ni kalau kami ingat balik lah. Ini objek dia berada di antara lebih besar daripada 2F, lebih kecil daripada F. Okay, yang ni U lebih besar daripada 2F. Sebenarnya maksudnya lebih jauh. So beza dia, kamu nampaklah image dia yang ni terbalik dan dikecilkan. Yang ni terbalik juga. Dua-dua image nyata ni. Tapi yang ni dikecilkan. Yang ni lebih besar, yang ni lebih kecil. Kisah daripada jarak objek tadi. Kita perhati dulu gambar ni, walaupun tak ingat, tapi gambar ni sangat membantu kamu untuk menjawab lah. Yang boleh masukkan dengan fokus utama. Fokus utama ni sebenarnya jarak titik. Titik pada panjang fokus. Titik di mana pada panjang fokus. Kalau panjang fokus daripada tengah cermin ke titik fokus. Okey, titik fokus ni apa? Titik fokus ni adalah di mana sinar cahaya akan tertumpu kepadanya lah. Merupakan titik fokus bagi panjang fokus di mana semua cahaya akan menumpu kepadanya setelah berlakunya pantulan. Okey, jadi sinar cermin cekung ni dia akan terpantul dan dia akan menumpu kepada titik fokus. Di mana fokus utama ataupun titik fokus adalah titik di mana semua sinar cahaya yang terpantul ditumpukan kepadanya lah. Ditumpukan kepadanya. Di mana tempat tumpuan bagi sinar cahaya yang terpantul. Okey, soalan seterusnya dah senang sebab berdasarkan gambar. Bandingkan jarak objek. Okey, nampak jelas lah jarak objek siapa yang jauh. So, 5.1 lebih kecil daripada 5.2. Okey, bandingkan jarak image. Okey, kamu boleh tengok balik lah. Jarak image, kalau kita tengok, okey, nampak jelas lah. 5.1 tu lebih jauh. Sebab dia nak jarak, dia bukan nak ketinggian kan. So, 5.1 lebih jauh daripada 5.2 lah. Okey. Rasanya ketinggian pun sama lah. Ketinggian pun tetap 5.1 lebih besar lah. Okey. Sedangkan 5.2 ni lebih kecil. Tapi sini dia nak jarak. Okey, seterusnya berkaitkan jarak objek dengan jarak image. Kalau kat sini kita nampak dia berkadar songsang. Semakin bertambah jarak objek, maka semakin kuranglah jarak image. Kat sini kita boleh tahu V ni dia berkadar songsang dengan jarak image berkadar songsang dengan jarak objek. Okey. Dia tulis dengan perkataan semakin bertambah jarak objek, semakin berkurang jarak image. Ataupun kita boleh tulis dia berkadar songsang. Macam mana kita tahu dia berkadar songsang ke ataupun berkadar terus? Kamu tengok ni, 51 yang ni 5.2 besar. Kalau jarak image 51. Jadi nampak dia tak sama arah kan? Dia tak sama arah kan? Jadi berkadar songsang lah. Kalau sama arah dia berkadar terus. Sangat senang lah. Ataupun tengok balik gambar lah. Sama je
Okay, nyatakan fenomena cahaya terlibat. So kat sini dia menggunakan cermin kan, so kalau cermin kamu tengok balik, dia pembiasan ke dia pantulan? Nampak dia terpantul kan. So fenomena dia adalah pantulan, Okey, rajah 53 menunjukkan rajah sinar yang tidak lengkap bagi satu cermin. Okey, lengkapkan rajah sinar bagi cermin itu untuk menunjukkan bagaimana imej terbentuk, Jadi kat sini kita nampak dia jarak dia sama je macam tadi lebih kurang sama iaitu U ni kurang daripada F. Jadi sama je. Dia dah bagi dah yang sinaran sama sebenarnya Jadi yang ni dia akan terpantul, kita lukis balik supaya kamu ingat terpantul ke titik fokus. Okey, yang kedua dia akan pergi ke titik C, kita tak bertemu, iaitu tarik ke belakang. Di mana dia bertemu itulah imej. Inilah sinar yang sama So, ini satu markah masuk label. Sinar pertama, sinar kedua. 3 markah. 3 kali ulanglah soalan ni Okey, 3, rajah 51 dan 52 menunjukkan rajah sinar bagi seorang lelaki lelaki. Berdiri pada dua jarak yang berbeza di hadapan satu cermin cekung Okey, kalau kamu tengok kat sini sama je lah macam soalan tadi juga. Cuma ni gambar orang. Okey, yang ni U lebih besar lah, jarak objek lebih jauh. Yang ni jarak objek lebih kecil. Antara F dan 2F ni sebenarnya. Antara F dengan C ni maksud 2F. Okey, jadi sama je macam soalan tadi juga ni. So, yang ni U lebih besar daripada 2F. Yang ni U di antara F dan 2F. Lebih kecil daripada 2F, lebih besar daripada F. Nampak? Hasil je sama. Yang ni imej dia jarak dia kurang dan dia kecil. Yang ni imej dia jarak dia besar dan dia adalah tinggi. Apakah ciri imej terbentuk dalam rajah 51? Tandakan pada soalan. Okey. Ciri imej terbentuk itu adalah imej nyata. Macam mana kita tahu nyata? Sebab nampak ni dia terbalik. Terbalik ni imej nyata. Itu satu. Okay, yang kedua, imej dengan objek duduk tempat yang sama. Duduk belah kiri. Dia tak duduk sebelah kanan. Itu adalah menunjukkan dia adalah nyata. Satu sebab dia terbalik. Satu lagi kedudukan dia. Jadi dua-duanya adalah nyata. Okey, bandingkan jarak objek. Ini pun senang lah macam soalan tadi juga. Okey, jadi jarak objek 51 lebih besar daripada 5.2. 5.1 lebih besar daripada 5.2. Okey. Boleh tengok balik gambar lah nampak je lah 5.1. Yang ni duduk jauh objek. Ni imej ni objek dia duduk dekat. Okey, soalan macam ni senang je lah sebab jawapan semua dah ada, jawab je lah. Okey, sebab tu dia kata bandingkan jarak imej. Jarak imej sebaliknya lah kita dapati bahawa jarak imej 5.1 lebih kecil daripada 5.2. Okey, bandingkan saiz imej. Ni baru dia nak saiz imej. Pun sama, 5.1 lebih kecil daripada 5.2. 5.2 ni jarak dia pun jauh, saiz dia pun besar. Boleh tengok gambar nampak jarak jauh, saiz dia pun besar. Bila kita duduk bila jarak objek ni adalah dekat Okey, nyatakan hubungan antara jarak objek dan jarak imej. Jadi hubungan dia jarak imej dengan jarak objek ni sebenarnya berkadar songsang ataupun dia kata jarak objek semakin bertambah jarak hubungan ni kamu nak tulis berkadar songsang pun boleh. Berkadar songsang Okey, ataupun kamu nak kata apabila jarak objek bertambah, jarak imej berkurang. Boleh juga Apabila jarak objek bertambah, maka jarak imej berkurang Okey, nyatakan hubungan antara jarak objek dengan saiz imej. Ni pun sama berkadar songsang berkadar songsang. Kamu boleh tengok yang ni lah 5.1 dengan yang ni dengan yang atas dia tadi. Okey. Nampak? Jarak objek ni 5.1 besar. Okey, dari segi jarak imej 5.2 besar. Dari segi ketinggian pun sama. Jadi sebenarnya dia berkadar songsang Jadi samalah yang ni pun berkadar songsang
Yang ni pun berkadar songsang. Ataupun apabila jarak objek bertambah, maka saiz imej berkurang. Okey, seterusnya rajah 5/3 menunjukkan satu piring parabola yang digunakan untuk menerima isyarat daripada satu stesen televisyen. Di manakah sepatutnya piring tersebut diletakkan untuk memperolehi isyarat yang paling kuat? Mana kita nak letak benda ni? Supaya dia dapat isyarat yang paling kuat ni. Ni pun kita dah banyak kali bincang dah soalan ni pada masa tajuk gelombang. Jadi paling kuat, kita letak dia kat mana? Letaklah dia di pada pusat fokus dia ataupun di fokus utama dia. Kita tulis kat sini. Kita letakkan penerima tersebut. Sepatutnya kita letakkan dia di fokus utama. Titik fokus dia lah. Di titik fokus piring tersebut. Di fokus utama dia. Sebab supaya semua isyarat selari dengan paksi utama tertumpu pada dia. Semua maksimum ke dia lah. Ni kita dah bincang dah tajuk gelombang banyak. Semua isyarat yang selari dengan dengan paksi utama tertumpu pada fokus utama. Okey. Jadi maksimum dia dapat lah. Semua tumpu kat dia. Okey. Okey, 7. Rajah 7.1 menunjukkan sebatang pembaris kelihatan bengkok di dalam air. Okey, bila bengkok ni kelas, daripada daripada udara dia masuk ke dalam air. Dan tentu situ medium dia tak sama dah. Jadi bila medium dia tak sama, maka akan berlaku satu fenomena yang kita panggil pembiasan. So, fenomena cahaya terlibat di sini dia tentulah sikit. Pembiasan. Okey, terangkan bagaimana fenomena cahaya ini berlaku. Kenapa berlaku pembiasan ni? Disebabkan berlakunya perubahan laju. Okey. Laju cahaya berubah. Laju cahaya berubah. Okey. Seterusnya rajah 7.2 menunjukkan seorang lelaki menembak seekor ikan yang diperhatikan dalam air. Tembakannya tak kena. Kenapa tak kena tu? Disebab mengapa tembakannya tak kena. Jadi sebenarnya apa yang dia perhatikan lah. Kenapa tak kena? Kenapa dia jadi tak kena tembak tu? Dia tembak ke arah mana? Jadi sebenarnya lelaki tu dia pandang, apa yang dia nampak tu adalah image dia. Kedalaman ketara tu. Kedalaman ketara menghasilkan image. Jadi dia sebenarnya lelaki tu menembak image ikan. Yang dia nampak tu adalah kedalaman ketara ikan. Okey, jadi ada satu markah. So lelaki itu menembak image ikan. Yang dia nampak tu adalah kedalaman ketara. Lukiskan dua sinar cahaya untuk menentukan kedudukan sebenar ikan itu dan tandakan X dengan kedudukan sebenar ikan itu. Okey. Jadi nak lukis ni sebenarnya kena ada garisan normal. Okey, kita buat dua garisan normal. Lebih senang. Tolong dulu sikit. Okey, ni dah dua. Okay, kita padam dulu. Okey.
Okay, nak lukis dia ya. Seeloknya guna pembaris lah. So kamu kat rumah senang guna pembaris sahaja ya. Okey, kita ambil draw dulu. Okey. Okey ya. Kita ambil dua drawing lah. Okey, yang pertama ni sebab daripada ikan kan. So daripada ikan dia bengkok lah. Pertama dia kena kat sini. Okey, keluar daripada sini dia lagi menjauhi normal lah. Okey, yang ni kita bengkokkan sikit lagi. Okey. Jadi sebenarnya bukan garisan lurus ya. Kalau lurus salah ni. Dia bengkok lagi. Dia bengkok lagi lah. Okay, ni pun sama, dia bengkok lagi. Kita tak boleh buat lurus sebab dia bukan lurus. Tapi nampak macam lurus ya. Okay, kita cuba lukis lagi. Kita tak boleh lukis lurus ya. Sebab bila lurus, salah. Ikut mana pun dia mestilah bengkok. Sebab yang ni mesti menjauhi normal. Mesti menjauhi normal. Okey, yang ni mesti mendekati normal sebenarnya. Macam itulah lebih kurang ya. Dia mesti mendekati normal. Yang ni lebih bengkok lagi sebenarnya. Agak sukar nak lukis lah sebab dia ni ya. Okey. Okey, saya rasa saya kena buat balik dia punya garis normal yang senang sikit. Mungkin terlalu jauh agaknya. Dia tak nampak cantik ya. Kita buat dekat sikit lah. Okey, ni bengkok ke dia. Ini nampak, mesti nampak. Ni lagi lah. Macam tu betul ya. Okay, saya buat lagi satu garis normal. Ni ke sana. Sorry. Okay, buat lagi satu garis normal. Okay. Ni pun sama. Dia menuju ke sini. Ini nampak bengkok lagi. Okay. Dia mesti nampak bengkok. Yang ni mesti nampak menjauhi normal. Dua-dua ni. Yang dalam air ni dekat normal lah. Mana sudut dia lebih kecil. Okay, mana kat image? Okay, image baru dah lurus. Ni baru lurus. Macam tu. Ni pun sama. Baru dah lurus. Okay. So yang di sini dia akan bertemu, situlah image ikan. Okay. So markah dia 3 biasa ni 3 kan. Kita markah dia. Lukiskan dua sinar. Ialah 3 termasuk mana kedudukan sebenar ikan dia. So tanda X. Okay. So garisan sinar ni 2 markah lah. Ni satu garisan sinar ni. Yang lengkap sampai ke bawah. Okey, yang ni ni X yang saya lukis ikan ni adalah X. Ni markah yang ketiga lah. So 3 markah kat situ ya. 2 garisan sinar dengan mana image ketara tu yang nampak. Okey, lepas tu cadangan bagaimana nak tembak ikan dengan tepat. Okey, so dia kena tembak ke atas sikit. Tembak secara tegak ke permukaan air dari atas image ya. So cadangan dia tembak secara tegak sebab image dengan objek tegak selari je ya. Cuma dia berada di atas. Tembak secara tegak ke permukaan air. Permukaan air dari atas image. Cerita mudahnya dia kena tembak ke atas sikit daripada kedudukan objek yang sebenar. Okey, seterusnya dia suruh kira ni indeks biasan. Okey. Indeks biasan air kedalaman sebenar ikan tersebut dalam air boleh kedalaman yang ketaranya adalah okey, dia nak pertama indeks biasan, satu lagi dia nak kedalaman sebenar ikan apabila kedalaman ketara dia 1.8. Okey, apa maklumat dia bagi kat sini?
Okey, rasanya soalan ni dia tertinggal maklumat ni. Sepatutnya dia kena bagi nilai. Di sini kalau ikut maklumat saya ada ni adalah kelajuan. Dia tertinggal nilai kelajuan ni. Okey, sebab nak kira indeks biasan, kalau nak gunakan nilai kelajuan, kita tahu nilai kelajuan cahaya di udara bahagi dengan dalam medium. Okey, dalam cahaya tak ada masalah. Okey, dalam V ni sebenarnya nilai dia ialah dia tertinggal maklumat 2.25 kali 10 kuasa 8 meter per saat. Okey, apa boleh kita kira lah. So, kelajuan cahaya 3 kali 10 kuasa 8 bagi dalam medium 2.25 kali 10 kuasa 8 meter per saat. So, bila kamu kira, kamu akan dapat dia lah 1.33. Dia tak ada unit. Okay, yang ni maklumat dia tertinggal. Sepatutnya dia bagi nilai hak laju di dalam air. Ya. Okey, kedalaman sebenar senanglah sebab kita dah ada kedalaman ketara ya. Jadi kita gunakan formula indeks biasan juga. Indeks biasan sama dengan kedalaman sebenar bagi kedalaman ketara. Indeks biasan dah ada 1.33. Kedalaman sebenar H besar, kedalaman ketara 1.8. So H besar ni 1.33 kali 1.8 dapatlah 2.394 meter. Kamu kali je lah. Ya. So dapatlah nilai dia. Okey, soalan 8. Rajah 81 menunjukkan satu sinar cahaya merambat ke dalam sebuah prisma kaca. Hitungkan sudut genting C prisma kaca ini. Ya. Jadi kamu nampak kat sini ya. Dia punya gambar rajah lukisan. Okay, tak biasa sebenarnya dah bagi dah tu 1.51. Okey, dia nak sudut genting ya. Jadi nak kira sudut genting, kita gunakan formula indeks biasan lah. N1 per sin C ya. Untuk pantulanan penuh. So indeks biasan dah ada 1.51. 1 per sin C, kita nak kira sudut genting kan. So naikkan ke atas. Sin C sama dengan 1 bagi 1.51. Kita tak ambil lagi. Kita nak C sin negatif 1 bagi dengan 1 bagi 51 ya. Baru kita boleh kira. Okey, so bila kamu kira, kamu akan dapati sudut dia ya. Kita cek dulu kiraan dia. Okey, sin dalam kurungan 1 bahagi 1.51. Okey, kamu akan dapat nilai dia 41.47 darjah ya. 41.47 darjah. Okey, dapat teruslah. Itu sudut genting dia. Okey, bandingkan sudut genting dalam lapang A1 dan sudut 7. Okey, sudut 7 dia kalau kita tengok sini 45 lah. Ni 45 ni sama sudut tepi ni. Okey. Jadi sudut genting dia lebih sudut 7 ni besar daripada sudut genting lah. So I lebih besar daripada C, ya. Okey. Fenomena berlaku pada sinar cahaya. Okey, oleh kerana I lebih besar daripada C, maka berlakulah pantulan dalam penuh. Nyatakan syarat untuk berlaku. Ni kita dah banyak kali tulis dah, ya. Antara syarat dia yang mudah, ya. Okey, I lebih besar pada C lah. Sudut 7 besar pada C. Sudut 7 lebih besar pada sudut genting. Ataupun sebelum kita tulis, yang pertama syarat dia sinar merambat daripada medium tumpat ke kurang tumpat. Okay, yang kedua barulah sudut 7 lebih besar pada sudut genting. So tulis mana-mana je lah sebab dia nak syarat dia tu ya, salah satu je lah sebenarnya ya. Okey, rajah 82 menunjukkan binokular berprisma. Kedudukan bagi dua prisma pada satu sisi binokular seperti ditunjukkan. Pada rajah 82, lukiskan lintasan sinar cahaya yang masuki kedua prisma. Di dalam kisah anda, tunjukkan arah lintasan sinar cahaya itu. Okey, ni dia nak gambar rajah pantulanan penuh yang berlaku dalam binokular yang ada dua prisma bagi setiap sisi dia ya. Okey, jadi lukiskan sajalah. So daripada mata kita, dia akan masuk daripada objek lah sebenarnya, daripada sini lah ya, kita lukis. So sinar cahaya masuk daripada objek, terpantul daripada objek, masuk ke prisma. Okey, ni lurusnya sebenarnya. Okey, dia akan terpantul ke sebelah. Lepas tu dia akan terpantul ke bawah. Terpantul lagi dalam prisma ni. Lepas tu dia naik ke atas. Okey.
barulah masuk ke mata kita. So dia berlaku beberapa kali pantulan dalam prisma dan terusnya masuk ke kanta dan masuk ke mata kita lah. So ini semua 2 markah lah. Okey. Okey, kanta dia objek digunakan dalam binokular itu supaya boleh dilihat dengan lebih jelas. Jadual 8 menunjukkan ciri-ciri 3 kanta. Berdasarkan jadual 8 nyatakan ciri kesesuaian untuk digunakan sebagai kanta objek, berikan sebab untuk kesesuaiannya. Okey, yang ni sebagai kanta objek Jadi panjang fokusnya macam mana kita nak? Yang panjang ke nak yang pendek? 1, 10, 100 ni maknanya panjang ataupun pendek lah. So panjang fokus kita pilih dan tentulah panjang fokus yang panjang. Kita pilih panjang fokus kanta panjang. Kenapa nak panjang? Sebab memberikan pembesaran yang tinggi. Kita nak pembesaran yang tinggi lah. Okey, diameter kanta, kita pilih diameter kanta apa? Besar ke kecil? Kita pilih diameter kanta yang besar. Kenapa nak yang besar? Kalau ada meter ni tak ada cerita lain, dah tentulah kita nak lebih banyak cahaya masuk dan menyebabkan dia berlaku lebih banyak pembiasan lah. Lebih banyak cahaya yang akan menyebabkan berlakunya pembiasan pada kanta. So dapat banyak cahaya masuk. Okey, untuk berlakunya pembiasan ataupun kita nak image yang lebih terang sebab cahaya banyak kan. Okey, manakah satu kanta yang memenuhi syarat kita tadi? Panjang fokus dia panjang, diameter dia besar, adakah Q ataupun R bagi kanta objek? So syarat yang memenuhi kat sini dan tentulah kita ambil kanta mana nak pilih Q ke nak pilih R. R tu memang panjang sungguh lah Okey, so kita dah cukup memadai, kita pilih Q sahaja Okey, seterusnya jadi setakat ini saja perbincangan antara kertas objektif dengan kertas struktur Semoga video ini mendatangkan manfaat dan menambahkan kefahaman kamu. Okey, itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum.